Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 9 Mei bersamaan dengan hari Isnin dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian, di mana berita-berita yang berlaku di sekitar negara-negara Nusantara. Yang pertama mengenai mayat ke-6 mangsa tragedi helikopter Sarawak ditemui pagi ini. Di Kuching, mayat mangsa ke-6 nahas helikopter RPC 6828 yang terhempas berhampiran Sungai Batang Lupar di Sebuyau Khamis lalu berjaya ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira pukul 10.15 pagi tadi. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Polis Sarawak iaitu Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata jasad ke-6 tersebut yang dipercayai juruterbang helikopter warga Filipina iaitu Rudolf Ragas hanya akan disahkan identitinya oleh pasukan forensik Hospital Umum Sarawak atau singkatannya HUS. Pada pukul 10.15 pagi tadi, pasukan SAR di lokasi telah menjumpai satu jasad mangsa dan mayat tersebut telah sampai ke pusat kawalan operasi di Lingga pada jam 11.05 pagi tadi. Bagaimanapun, selepas ujian forensik, saya akan sahkan identiti mangsa tersebut walaupun semua sedia tahu yang masih hilang adalah juruterbang Rudolf Ragas. Seperti kebiasaan, kita tidak akan sahkan sehingga pihak forensik mengesahkan identiti yang sebenar, katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak pada hari ini. Jasad mangsa akan diterbangkan dari Liga ke sini sebelum dibawa ke HUS bagi proses pengecaman dan juga identifikasi jasad mangsa. Menurut Muhammad Sabtu, jasad mangsa ke-6 ini dijumpai terapung 5.5 km dari jeti feri Triso Lingga. Maklumat daripada pasukan SARS di lokasi, pasukan polis Marine yang membuat rondaan menjumpai jasad mangsa terletak kira-kira 5.5 km daripada jeti feri Triso, 1 km daripada pantai dan mangsa dijumpai terapung, katanya. Menurutnya lagi, walaupun ke-6 jasad mangsa nahas tersebut telah dijumpai, namun operasi mencari rangka utama badan helikopter tersebut akan diteruskan dengan bantuan alat teknologi seperti sistem sonar milik Tentera Laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau singkatannya APMM. Berita selanjutnya masih lagi mengenai pelajar Malaysia di mana belanja jutaan dolar beli beg tangan mewah di Australia. Pelajar Malaysia didakwa. Di Sydney, polis Australia telah mendakwa seorang wanita warga Malaysia kerana menipu selepas dia dituduh menggunakan Australia dolar sebesar 3.4 juta diberikan kepadanya secara tidak sengaja oleh bank. Media Sydney dipetik sebagai berkata pelajar kejuruteraan kimia yang dikenali sebagai Christine Jiazin Lee menghabiskan sebahagian besar wang tersebut untuk membeli beg tangan. AFP melaporkan wanita berusia 21 tahun itu telah membelanjakan wang itu untuk membayar sewa pangsa puri, membeli beg tangan berjenama dan barangan mewah lain selepas akaun Bank Australia miliknya memberi overdraft tidak terhad kepadanya. Begitu banyak beg tangan, kata magistrate iaitu Lisa Stapleton pada Khamis menurut Daily Telegraph Sydney. Lee ditahan polis ketika cuba mengambil penerbangan ke Malaysia pada Rabu malam. Pihak berkuasa Sydney dipetik sebagai berkata Lee didakwa kerana bertindak berlaku tidak jujur gara-gara memperoleh kelebihan kewangan dan secara sedar melakukan jenayah itu. Lee didakwa membelanjakan wang itu antara Julai 2014 sehingga April 2015. Sementara kira-kira
3.3 juta Australia dolar masih belum dikesan. Lee bebas dengan ikat jamin dan perbicaraan ditangguhkan ke 21 Jun yang hadapan. Dan berita selanjutnya pula daripada Filipina, di mana hari ini rakyat Filipina keluar mengundi bagi memilih wakil rakyat dan juga presiden. Di Manila, lebih daripada 55 juta pengundi akan menunaikan kewajipan dalam memilih teraju baharu kepimpinan Filipina dalam pilihan raya presiden negara itu hari ini. Proses pengundian sedang berlangsung dengan laporan berlaku insiden serangan ke atas sebuah konvoi kenderaan beberapa jam sebelum pusat mengundi dibuka pada pagi ini. 7 maut manakala beberapa lain cedera dalam kejadian tersebut. Pilihan raya presiden dan pilihan raya umum Filipina diadakan serentak bagi menentukan siapa presiden dan naib presiden Filipina bagi penggal yang akan datang. Selain itu, jawatan dalam Dewan Kongres dan Kerajaan Tempatan turut jadi rebutan. Suruhanjaya Pilihan Raya Filipina memastikan proses kali ini tidak dicemari oleh penipuan atau penyelewengan undi dengan memastikan pengurusannya berjalan lancar. Antaranya, penyediaan peralatan mengundi diagih awal ke pusat pengundi berdekatan bagi memastikan kejadian tidak diingini berlaku. Pilihan raya hari ini adalah yang kelima semenjak revolusi kuasa rakyat yang membawa kepada kejatuhan bekas presiden iaitu Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Dan berita politik dan hal luas masa yang terakhir datangnya daripada Myanmar, di mana Myanmar tidak mahu Amerika Syarikat gunakan istilah Rohingya. Di Bangkok, Myanmar mahukan kedutaan Amerika Syarikat berhenti daripada menggunakan istilah Rohingya apabila merujuk kepada etnik minoriti etnik yang tidak diiktiraf di negara itu. Itu disampaikan oleh jurucakap pemerintah Myanmar. Kenyataan itu disampaikan kepada institusi penyiaran luar Amerika Syarikat iaitu Voice of America. Kami amat berbesar hati sekiranya pihak kedutaan tidak lagi menggunakan istilah itu. Penggunaan yang berterusan tidak akan membantu pihak kami, ujar Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negara iaitu Aung Lin. Pegawai pemerintah itu bagaimanapun menyatakan pihak kementerian tidak membuat permohonan rasmi kepada kedutaan Amerika Syarikat tentang isu istilah tersebut. Sementara itu, jurucakap kedutaan Amerika Syarikat di Yangon yang tidak mahu namanya didedahkan berkata, kami tidak memberi komen mengenai perbincangan diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Bagaimanapun, Duta Amerika Syarikat iaitu Scott Marischal pada 28 April yang lalu berkata pihaknya tetap akan menggunakan istilah berkenaan walaupun Myanmar tidak memahukannya. Katanya ini adalah amalan normal bagi Amerika Syarikat dan komuniti antarabangsa untuk mengakui bahawa mana-mana komuniti boleh membuat keputusan tentang istilah apa yang mahu digunakan sebagai panggilan yang mewakili mereka. Itu bukan keputusan politik, itu adalah amalan biasa. Kedutaan ini pernah berdepan kritikan daripada golongan nasionalis Myanmar kerana mengeluarkan kenyataan takziah berkenaan kemalangan maritim pada 19 April lalu melibatkan nyawa 40 etnik Rohingya. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seperti biasa kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes.